على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 11. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما والموت والصمم والعمى والبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما من والموت والصمم والعمى والبكم وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan belah ihsan Dia masih mengekalkan kita dan memberikan peluang kita berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kita jadi umat Nabi Muhammad sebab kita dapat Islam. Alhamdulillah, sejak lahir lagi sebab mak ayah kita Islam kita. Alhamdulillah, dengan Islam kita perolehi Allah Ta'ala beri lagi dengan limpah kurnia Dia dapat kita taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia lagi dijadikan kita ada keinginan, kehendak untuk belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi kita nikmat besar pertemuan dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan kebaikan. Alhamdulillah, diberi kita bermacam nikmat, nak hitung tak terhitung kita. Dan wajib atas kita mengenali segala nikmat yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan wajib atas kita menggunakan nikmat ni pada tempat yang disuruh. Jadilah orang yang syakir, yang mengenal siapa yang mengurnia. Dan wajib atas kita kena jadi orang yang syakir, yang bersyukur dengan arti kata tahu nak menggunakan nikmat di mana dengan menyedari pemberian yang kita peroleh ini tiada lain melainkan daripada Dia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sambungan kita masih sifat mustahil, lawan bagi sifat yang wajib kita dah belajar dulu. Seterusnya kata dia, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Terjemah asal, begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala bersifat kejahilan dan semakna dengannya tentang apa-apa maklumat. Seterusnya, begitu juga mati, pekak, buta dan bisu. Kata dia, dan begitu juga macam mana pelajaran kita yang lepas terdekat, yang dia nak hukum macam tu juga. Yang kita bicara semalam adalah mengenai mustahilnya Allah Ta'ala
membuat sesuatu dengan keadaan bukan kehendak dia. Asal mana boleh ada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak Allah Ta'ala. Yang tu ada pelajaran besar juga untuk sambung pelajaran dia. Kita nak kena faham beza antara kehendak, beza antara redha, beza antara izin, beza antara ilmu dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak semestinya semua kehendak Allah Ta'ala dia redha. Tu ada pelajaran khas tu. Sebab tu juga ada orang keliru dalam bab akidah ni, dia faham memang semua berlaku kehendak Allah, tapi tak semua yang berlaku itu di atas redha Allah, yang ia terhenti di atas mana yang muafakat dengan kehendak dia, suruhan dia. Siapa yang patuh dengan suruhan dia, tinggalkan larangan dia, berlaku memang berlaku, sama ada taat atau derhaka. Di situlah ada pensyariatan kat kita. Memang takkan ada yang berlaku melainkan kehendak Allah, tapi ada istilah kehendak dia yang dia redha, ada kehendak dia yang dia murka. Ada pelajaran di situ, saya tak cadang panjang ke sana. Masalah tanya, kita nak sambung sekali lalu dengan kitab kita baca ni. Macam mana kita dah faham mustahilnya Allah Ta'ala buat sesuatu dengan tanpa kehendak. Walaupun pada kita tengok benda tu buruk ataupun sebaliknya baik, pastinya takkan ada apa yang berlaku melainkan semua kehendak Allah. Hatta iblis jadi iblis, syaitan jadi syaitan, Abu Jahal jadi Abu Jahal, Fir'aun jadi Fir'aun, atau seumpamanya, mesti semua kehendak Allah. Tapi Allah tak redha iblis, tak redha syaitan, tak redha pada Fir'aun, tak redha pada Abu Jahal, Abu Lahab. Pasal apa? Engkar dengan perintah, tak patuh dengan apa yang sepatutnya disuruh. Yang tu yang kita bicara sekali lalu, yang kata tak semua apa yang Allah Ta'ala kendaki dia redha situ. Redha dia tertakluk kepada mana muafakat kehendak dia, mana muafakat suruhan dia, larangan dia. Adapun berlaku, mesti semua berlaku dengan kehendak dia. Begitu juga kata izin, semua berlaku dengan izin dia. Izin ada dua makna. Kalau izin dengan makna kehendak, memang semua berlaku dengan kehendak dia. Tapi kalau izin dengan makna redha, tak semua yang berlaku yang dapat redha Allah Ta'ala. Sebab izin dengan makna redha, dia mesti berhubung kait dengan perkara yang menepati kaedah syarak ataupun tidak. Mana-mana tak menepati kaedah syarak, dia tak akan ada istilah yang tu berlaku dengan izin. Izin dengan makna redha. Ada pelajaran itu, sekali lalu lah sebut. Jadi macam mana mustahil berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah Ta'ala, begitu juga mustahil atau Allah Ta'ala. Istilah mustahil ni mustahil akli, tak mungkin sama sekali untuk nisbahkan perkara ni pada Allah Ta'ala. Apa dia? Jahil. Mustahil bersifat jahil. Istilah jahil ni tak ada pengetahuan. Termasuk dalam jahil ni dan semakna dengannya dengan jahil. Antara semakna dengan jahil ni, tahu tapi dengan kena belajar. Pada Allah Ta'ala tahu dengan kena belajar, tahu dengan perantara, tahu dengan kena uji, tahu dengan ada sesuatu yang dia perlu lakukan untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Tahu dengan makna macam tu, yang tu bukan tahu, itu jahil namanya. Itu makna jahil. Kaedah bahasa yang dipakai oleh ulama ahli sunnah kita, ahli sunnah wal jamaah ni, diistilahkan kata mustahil, makna jahil kepada Allah Ta'ala ialah mustahil Allah dia berilmu yang dia kasabkan ilmu dia. Itu istilah kasab.
wa ilmuhu fala yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi wa tarahir riyab. Itu dalam matan Jahrah. Kata ilmu Allah Ta'ala ni fala yuqalu muktasab, tak boleh sama sekali diiktikadkan ilmu dia tu diusaha. Kita memang kena belajar. Allah dia terpelajar. Kalau nak guna bahasa gitulah. Maksudnya terpelajar, dia sedia ilmu dia. Macam mana zat dia qadim, macam itulah ilmu dia qadim. Dia tak perlu untuk buat sesuatu untuk dia nak tahu sesuatu daripada kita. Satu di atas kaedah ni, mana-mana ayat Quran yang zahirnya dia akan memahamkan Allah Ta'ala buat sesuatu dengan perbuatan itu, maka akan dia dapat tahu siapa sebenarnya kita. Semua ayat macam tu hendaklah dipaham dengan cara yang betul dengan kaedah akidah. Liya'lama man yakhafuhu bil ghaib. Misalnya Allah Ta'ala dia uji, dia uji antaranya perbuatan Allah Ta'ala ni kat kita, antaranya dia uji. Memang dia uji, dia cuba. Tapi dia cuba, dia uji bukan untuk dia nak tahu, bukan untuk menzahirkan kita ni siapa kita di sisi dia. Tak? Dia tak perlu untuk uji siapa kita di sisi dia, kerana kita inkishaf siapa kita di sisi Allah Ta'ala sebelum ada kita. Sebelum ada kita, Allah Ta'ala memang istilah orang tua dulu, dia tahu isi perut kita, yang tu kot bahasa mudah, zahir batin kita, dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi. Tak ada sesuatu pun daripada Allah Ta'ala ni yang di luar daripada pengetahuan dia, subhanallah. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala tak ada apa-apa yang dibuat sesuatu untuk tujuan ataupun atas maksud untuk dia dapat tahu sesuatu. Siapa-siapa dok i'tiqad dan faham ya Allah, dia perlu sesuatu untuk dibuat sesuatu, untuk tahu sesuatu daripada kita, salah bab kita. Bab macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita dah sebut Allah ni dia bagi corona virus ni, dia nak tengok kita ni. Dia nak tengok kita ni. Kita ni sabar ke tak sabar? Maksudnya dia nak tengok kita sabar tak sabar. Dia tak perlu untuk tengok kita dengan virus ni. Sebelum kita ada pun semua dia dah tahu lah. Dia dah tengok lah, kalau nak guna bahasa itu. Tu bahasa tengok dengan tahu, dengan makna tahu, yang tujuan tahu tu seolah-olah memahamkan Allah tak tahu, salah tu akidah itu. Satu kita kena wajib beriman apa? Memang Allah Ta'ala tahu hal kita. Dia uji buat apa? Dia uji untuk dia nak menzahirkan supaya kita tahu. Dia nak menzahirkan siapa manusia yang ada keliling kita. Sama ada dalam keadaan sesat ke dalam keadaan dapat hidayah. Allah dia memang tahu siapa dapat hidayat. Dia yang bagi taufik hidayat. Dia yang yahdi man yasha, yudillu man yasha. Dia boleh beri petunjuk siapa dia kendaki, dia boleh sesatkan siapa dia kendaki. Itu dia. Begitu juga nisbah ilmu dia. Tak ada apa yang tersembunyi. La yakhfa 'ala Allah min syai'. Tak ada sembunyi atas Allah Ta'ala ni apa benda pun daripada nama makhluk. Semua dalam maklumat dia, semua dalam ilmu dia, semua dalam pengetahuan dia. Jadi mana mungkin dia uji sesuatu untuk maksud untuk dia dapat faham sesuatu. Tak. Dalam Quran ada banyak tempat ni, tak kurang daripada 10, lebih 10 tempat artinya, yang sekali lalu tengok ayat Quran dia akan memahamkan Allah Ta'ala buat sesuatu
untuk uji, nak tengok, nak apa? Untuk dia nak tahu siapa kita. Memang kita bahasa Melayu pun kalau tengok orang sembang, Allah nak uji ni, dia nak tengok kita ni sabar tak sabar. Bukan dia nak tengok kita. Dia nak menzahirkan supaya kita tahu kita sabar tak sabar. Sikit je akidah tu. Kita kalau istilahnya arif dengan Allah Ta'ala, kita takkan cakap Allah Ta'ala dia nak uji kita ni, dia tengok kita ni. Kita duk berasa macam Allah tu perlukan ujian tu untuk dia nak perhati dan tahu kita ni siapa. Subhanallah. Bahkan kena sebut faham dia akidah ni macam mana. Allah uji kita ni, dia nak zahirkan kita, siapa kita, supaya kita tahu siapa kita. Satu, dia kenakan sesuatu kita. Yang kita yang tak tahu siapa kita. Kita tak tahu siapa ada keliling kita. Tapi bila ada kena sesuatu kat kita, baru kita boleh tahu kita siapa. Boleh faham dia cakap itu? Allah, dia yang bagi jadi kita. Dia bukan perlu sesuatu untuk dia tahu kita. Bahkan kita pun datang daripada dia. Kita semua ni dalam ilmu dia azali lagi. Sebelum dijadikan kita ni, kita dalam ilmu dia. Kita dalam maklumat dia, dalam maklum dia. Tak ada apa yang ada pada kita, melainkan semua adalah berdasarkan daripada maklumat dia. Dan semua kita ni, nisbah ada ni, semua datang daripada proses dia menjadi yang kita. Jadi tak boleh dikatakan ada apa-apa makna jahil. Antara makna jahil itu buat sesuatu ujian antaranya, ataupun Allah Ta'ala dia syariatkan sesuatu. Dengan syariat itu Allah Ta'ala nak tengok kita ni sabar tak sabar. Dia nak tahu kita ni ikut tak ikut. Ada tempat-tempat macam tu lah. Ada sebut liya'lama man yakhafuhu bil ghaib, liya'lama as-sabirina minkum wa ya'lamal mujahidin, supaya Allah Ta'ala tahu siapa sabar, siapa yang berjihad dalam jalan dia. Allah, kita tengok dalam Quran banyak tu tempat-tempat yang macam tu disyarah oleh ulama tafsir kita. Kalau sebut misalnya liya'lamu as-sabirina minkum wa ya'lamal mujahidin. Nampak lajak-lajak mulut saya sebut tu, tapi banyak tempat yang sebut macam tu. Liya'lamu as-sabirin, supaya Allah Ta'ala dia tahu siapa orang bersabar. Apa maksud supaya Allah Ta'ala dia uji kita supaya dia boleh tahu siapa sabar? Maksud kata dia uji orang yang beriman ni untuk dilihat siapa sabar. Maksud kata dia uji untuk melihat, untuk zahirkan, tu bahasa dia, bukan untuk dia nak tahu, tapi untuk dia memberi tahu. Semua tempat dalam Quran tu liya'lama man yakhafu bil ghaib, liya'lamal mujahidin minkum wa ya'lamas sabirin, supaya Allah Ta'ala tahu siapa bersabar, siapa berjihad, siapa yang takwa, siapa tak takwa. Supaya Allah Ta'ala tahu dari mana, supaya Allah Ta'ala boleh menzahirkan manusia tahu. Bukan supaya Allah tahu. Pulangan dan pahaman tahu tu bukan ke Allah, tapi pulangan tahu tu adalah kepada siapa makhluk Allah, supaya makhluk Allah Ta'ala tahu. Soal, kita ni sabar ke tak sabar? Kita takkan tahu kita sabar tak sabar melainkan ada sesuatu kena kita. Jangan tengok kereta nak balik lagi pancit macam memanglah ada apa perasaan. Sewa dulu dah. Oh, pancit pula dah. Siapa yang tengok kereta pancit? Alhamdulillah, ya Allah. Tak ada siapa yang buat ni, melainkan semua datang pada engkau. Ya Allah, jadikanlah aku yang sabar. Alhamdulillah. Tak ada kita jalan kaki. La ilaha illallah. Ada orang macam tu. Yang kata tak ada, ada. Tapi susah nak jumpa.
Susah nak jumpa. Saya nak tanya apa tadi ni? Kita tahu tak kita sabar? Melainkan jadi peristiwa kita, baru kita tahu. Inilah aku. Sama. Tak sakit lutut lagi, tak apa lah. Cuba sakit lutut tengok. Merayau. Kerayau kita. Satu Malaysia cari ubat. Saya nak cerita apa ni? Tan cari ubat tu tak ada masalah apa. Tapi pahaman kita tu, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu, kadang tak hubung pun. Sakit cari ubat tu. Duk ingat ubat tu. Duk cari makhluk tu. Tak pernah dengan apa yang berlaku tu untuk Allah dirujuk. Ini masalah kita. Inilah masalah akidah kita. Inilah masalah ketuhanan kita. Kita bukan bicara masalah ubat tu. Bahkan yang tu kau tak sembang tak apa. Apa? Orang kafir pun sakit cari ubat. Orang kafir pun sakit lutut dia cari ubat. Tapi orang kafir dia sakit lutut, dia tak cari Tuhan dan dia tak kenal Tuhan. Kita takkan sopa macam orang kafir gitu. Sakit cari ubat. Apa dia? Ya Allah, kau yang jadikan apa yang ada pada aku ni supaya aku kenal yang ni aku lemah, aku fakir, aku berhajat padamu, aku berhajat pada limpah kurniamu. Kau tak beri aku lutut ni cecair untuk bagi dia tak sakit. Sakitlah lutut aku. Yakin aku sekarang aku lemah, kau kuasa ya Allah. La ilaha illallah. Itu tauhid. Itu yang sakit dapat jadi ahli tauhid. Lagi sakit, lagi ahli tauhid. Lagi dapat bencana, lagi jadi ahli tauhid. Lagi dapat bencana, lagi kenal siapa Allah Ta'ala. Kita lagi sakit, lagi merana, lagi parah. Lagi kuat berhubung ke makhluk. Lagi sakit, lagi cari obat. Lagi sakit, lagi cari doktor. Lagi sakit, lagi bergantung pada doktor. Lagi bergantung, lagi sakit, lagi beriman pada doktor. Lagi sakit, lagi iman dekat Pfizer. Tak ada lah. Lupa lah. Janji aku dapat ni. Ya, suntik ya. Macam mana? 50%. Dos kedua pula 90%. Bolehlah hidup mengikut normal macam dulu lagi. Dah ada herd immunity. Bukan ada lupa, tak pernah fikir pun ke Tuhan. Tambah tak ada orang ajar pun macam mana nak balik ke Allah Ta'ala. Kita ni masalah situ lah. Satu masalah tu kat kita. Satu masalah kita, pahaman kita siapa Allah Ta'ala. Itu masalah. Inilah masalah-masalah, masalah akidah ni, dia bukan masalah kecil, masalah besar. Pasal dia membentuk peribadi kita. Dia membentuk syahsiah kita, dia membentuk cara hidup kita, lifestyle kita. Dan dia membentuk minda kita. Saya teringat masa ngaji dulu, Tok Guru selalu cerita kisah Nabi Musa. Memang sebut dalam kitab. Nabi Musa ni kan kalimullah. Jadi kalau ikut kisah dia, Nabi Musa ni waktu bermunajat di Bukit Tursina tu, dah munajat Bukit Tursina ni bukan munajat dengan makhluk. Allah bagi faham Nabi Musa kalam nafsi dia. Punya bahasanya nikmat paling besar, luar biasa punya nikmat. Bila boleh duduk dalam keadaan macam tu sampai tak makan minum, kenapa? Lazatnya dapat faham kalam nafsi Allah Ta'ala. Boleh faham saya tak apa? Pengantin baru kalau kahwin agak-agak dia makan kan lauk menuri orang duk jamu dia. Makan beradab, makan berenang. Agak dia suka makan tu kan dia kena kahwin. Tak faham. Tak bisa kahwin apa. Sorry lah tadi sikit. Apa saya nak sebut ni? Nabi Musa tu. Lazatnya dia boleh dapat benda luar biasa orang tak boleh dapat tu dia dapat. Tak peduli makan minum. Sedapnya dapat kalam Allah Musa taklima tu. Sampai tahap sakit perut. Lapar kan? Kena GERD ke, kena apa tu? Gastrik apa, yang tanya saya lah. Jadi bila dalam keadaan itu dia ngadu lah, ya Allah,
sedapnya dapat nikmat berkata-kata denganmu ni ya Allah, sampai aku tak makan minum sehingga engkau lagi tahu hal aku ya Allah. Sakit perut ni, apa nak buat? Jadi Allah Ta'ala fahamkan kalau nafsi dia pada Nabi Musa supaya cari satu pokok. Yang pokok ni buat apa? Makan dia untuk hilangkan sakit perut. Saya ngaji dulu Tok Guru sebut itu kan. Dia pun cari makan. Makan pun proses dia masak apa dulu kan. Tak tahulah saya macam mana tu, tapi istilahnya cari ubat makan. Bila Allah Ta'ala yang ajar kan, dia faham kan dia apa yang patutnya kena cari, alhamdulillah. Apa? Anta syafi la syifa'ani la syifa'uka. Engkau lah penyembuh, tak ada siapa penyembuh melainkan engkau ya Allah. Lepas tu sakit pula. Lepas sakit pula tu agak-agak apa jadi? Cik pokok. Tak tanya lah Allah Ta'ala. Tak minta lah Allah Ta'ala. Macam apa? Macam apa? Pasal dah dapat pokok, pasal dah jatuh hati kat pokok, dan dah kenal pokok, dan dah i'tikad kat pokok, dah beradat ke pokok. Sakit makan ni, pergi sakit perut makan, makan macam mana? Baik apa? Sakit lagi. Tu Nabi-Nabi orang Ta'ala macam tu cara. Antara sunnah Allah Ta'ala, tarbiyah Nabi dan Rasul dia. Apa dia? Masa kau tak tahu apa-apa, kau sakit, munajat dekat aku. Bila kau dah dapat sabab, bila sakit, kau dah tak rujuk ke aku, kau rujuk pada makhluk aku. Satu, jangan kau lupakan aku. Ada cerita tu, ada kursi ya. Jangan kau lupakan aku. Ambil makhluk dari sudut sabab. Hati hendaklah kau sentiasa ingat, akulah yang menyembuh dengan kau, bukan makhluk aku sembuh dengan kau. Macam itulah perkataan dia. Inilah keadaan yang ada kat kita ni. Satu tutup guru kita, dia ajar kita mengaji tauhid ni dengan pati tauhid. Istilah pati tauhid ni maksudnya kita belajar ni nak dapat apa sebenarnya? Nak dapat apa? Kalau kita baca kitab kecil ke, kitab besar ke, kitab Melayu ke, kitab apa ke, pergi kursus ke tauhid ke, nak dapat apa tauhid ni? Supaya hati boleh sentiasa rojok kepada Allah. Supaya hati tak jatuh ke makhluk. Itulah maksud la ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Melainkan Allah jua ilah. Bila Allah jua ilah, Allah juga ada sifat uluhiyah, la dar wa la nafi' illa Allah. Masa yang sama sakit, ubat. Tu tengoklah ubat yang dibenarkan syarak ataupun tidak. Panjang tu. Saya nak syarah ubat ni, saya sebut ubat lagi, saya syarah vaksin. Cukuplah saya sebut itu kan. Kaedah kita tak berubat pun tak salah. Siapa? Bukan wajib berubat, tapi wajib beriman. Dengar tak? Sakit bukan wajib berubat. Yang wajib sabar. Kalau tak tahan sabar, pergi cari obat. Itu pun wajib iman. Ubat bukan semestinya dijumpai, tapi iman mesti dikenal pasti. Boleh faham saya cakap apa? Sakit cari ubat belum tentu jumpa tau. Dah jumpa pula kerana bukan penawar. Dapat tahan sakit Dapat tahan sakit Macam mana pun asal nak sebut, walaupun tahan sakit saja, yang wajib tu sabar, yang wajib tu redha, yang wajib tu arif. Semua ni ini semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Allah Ta'ala bagi. Yang penting aku iktiraf siapa ilahi. Ya Allah, aku fakir dan berhajat padamu. Aku lemah, tidak ada apa yang berlaku pada aku melainkan semua ketentuanmu ya Allah. Aku terima, aku redha apa yang kau beri. Aku tak bangkang sikit pun. Tapi aku sakit ya Allah, aku cari ubat.
Sembuh-sembuh macam mana? Alhamdulillah, kau bagi penawar kat aku, ya Allah. Ni tauhid punya perjalanan ni. Inilah perjalanan tauhid. Inilah perjalanan orang beriman. Orang beriman ni lah cara lifestyle dia. Kalau kita tak hidup cara macam tu, itu bukan lifestyle orang Islam. Itu cara style orang kafir. Lapar, makan, dahaga, minum air. Agak boring-boring pergi seronok, pergi main sana, main sini, pergi sungai, pergi laut, pergi sini, main roller coaster, apa bala, tahu? Pasal apa? Nak hiburkan hati. Bukan macam tu. Keedah kita sengsara je, hiburan hati kita apa? La ilaha illallah. Ya Allah, aku lemah, aku fakir, aku berhajat. Fakir aku padamu, ya Allah. Makhluk, aku sendiri makhluk. Makhluk lain dengan aku, akulah seabdul makhluk kau bagi jadi berbanding dengan haiwan, tumbuhan, ubatan. Aku ni kau bagi akal. Memang aku sakit, aku perlu mereka, tapi aku ada akal, ya Allah. Engkau yang menyembuhkan aku. Aku usaha cari ubat. Ubat ni sebab. Engkau musabibul asbab. Yang ni baru hidup cara tauhid. Kalau tak nama ahli tauhid. Tak jadi nama ahli tauhid, akan jadi nama ahli syirik, akan nama ahli kufur. Kufur tak sedar siapa bagi nikmat, siapa yang datangkan, siapa yang hilangkan nikmat. Jadi syirik siapa? Menduakan Allah Ta'ala, rasa ada selain pada Allah Ta'ala boleh bagi mudarat manfaat. Selain pada Allah Ta'ala boleh memberikan kesembuhan atau bermanfaat. Salah tu. Bukanlah maksudnya bila sakit tak payah cari ubat. Bukan macam tu. Bukan maksudnya lapar tak payah makan. Bukan macam tu. Lapar kita proses. Memang lapar. Kita tak payah suruh cari makan. Memang cari makan. Babi pun lapar dia cari makan. Masa senang babi. Kita bukan babi. Jadi macam di mana beza babi yang kita? Jawab. Di mana? Babi makan ubi, kita makan nasi. Apa babi? Makan je. Tak mana beza babi yang kita? Tak mana akal? Kenai tu. Allah bagi rezeki aku, Allah bagi makan aku. Huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dia bagi makan aku, dia bagi minum aku. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang sembuhkan aku. Ada bahasa pula tu tengok. Bila aku sakit, dia yang sembuhkan aku. Bukan dia yang sakitkan aku, dia yang sembuhkan aku. Ada bahasa. Satu dia ajar, dia atas faham kita, Allah, dia mustahil jahil, dia semua tahu hal kita. Apa dia? Bila aku sakit, engkau yang sembuhkan aku. Ya Allah. Bukan ubat sembuhkan aku. Tapi bila aku sakit, atas ikhtiar kita, taklif kita, macam mana? Cari ubat. Inilah madu ke batu sauda ke, moden ke tradisional ke. Di atas peraturan, dibenar atau tak dibenar syarak. Halal haram satu, mudarat manfaat satu, ada proses dia. Dia tak semutlaknya boleh cari ubat, aci ubat semua boleh telan. Tidak. Tidak. Itu satu. Dah cari, buat apa? Dapat. Tak sembuh satu hal. Tak sembuh kata apa? Tu kata, ya Allah, kesembuhan dekatmu. Aku cuba ikhtiar. Cari ya. Yang penting apa? Sabar. Yang penting apa? Kenal dan ambil iktibar. Apa dia? Tiada apa yang datang melainkan daripada Allah Ta'ala. Itu mesti. Aku sakit ya Allah, Engkau yang menyembuhkan aku. Tak sembuh-sembuh lagi. Aku sakit ya Allah, Engkau yang menyembuhkan aku. Tiada siapa yang boleh sembuhkan aku melainkan Engkau. Itu ada orang bagi ubat. Makan lega macam mana? Alhamdulillah ya Allah, Kau sembuhkan aku. Melalui ubat ni, Kau utuskan ada orang yang aku bertemu untuk menjadi dapat ubat ni, untuk hilangkan masalah pada aku. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya Allah, anta syafi. Ni ahli tauhid. Soal, kita memang dah hidup macam tu ke belum ni? Belum lagi. Untuk ahli tauhid ke ahli apa kita ni? Ahli perut buncit. Sorry ya, saya mesti guna bahasa gitu ya. Kita ahli tauhid ke apa? Ahli panggali toncet. Hidup kita berapa persen? 50% ke? 100% ke? Hidup tapi berapa persen dia berjalan tadi?
ikhtiar. Sopan tadi makan apa makan. Dia kata, ni sebab ikhtiar, babi buat ikhtiar. Okey, kasar okey. Tu yang penting kita tu tauhid tu. Ikhtiar, babi buat ikhtiar. Kalau babi pandai buat Pfizer, dia pun suntik vaksin. Kalau babi pandai, babi tak pandai vaksin. Tapi babi tak kenal Tuhan. Orang pun kalau tak kenal Tuhan, dia akan cari ubat-ubatan tapi gagal mengenal siapa Allah Ta'ala. Ini masalah. Benda tu yang tak diajar dalam masyarakat. Benda tu yang Allah Ta'ala hantarkan Nabi Rasul, pewaris Nabi Rasul untuk betulkan lifestyle kita. Lifestyle dan pergantungan kita. Dia tu nak keluar supaya beza antara kita dengan babi tu. Saja sebut babi ni orang Ulu sana. Lagipun sebut babi ni dia terantuk sikit kan. Sebutkan lembu tu dia tak rasa kan. Sebut babi kita ni. Ha? Haiwan pun lembut sikit. Haiwan buah babi tu kot. Kambing pun lembut sikit. Kambing boleh sembelih makan. Babi ni Allah. Murah lazah lah. Apa tujuan tu? Tujuan tu nak menunjukkan hinanya kita, lekehnya kita, teruknya hidup kita ni kalau tak ada iman kepada Allah Ta'ala. Babi lagi mulia ni kita. Jadi hidup tu dah tak ada dah nilai-nilai mukmin, nilai imaniyah tu tak ada, keimanan tak ada. Tak boleh nak rasa sakit tu aku punya, Allah sembuh dengan aku. Memang sakit menyembuh dan memberi penyakit Allah Ta'ala. Adab pula Tuhan. Satu asal kita bicara bab ni lah. Allah dia tak perlu ilmu dia nak uji kita, dia bagi kita sakit, dia bagi kita apa-apa untuk dia nak tahu, dia tak perlu apa-apa. Tapi dia uji kita untuk dia nak menzahirkan kita supaya kita tahu dan kita sedar. Ilmu supaya kita tahu tu lah yang kita dah belajar. Yang saya sebut ni. Dan masa yang sama nak bagi faham, jangan tak terpelajar bahawasanya Allah ni sebelum kita ada semua dalam ilmu dia. Satu, jangan salah akidah khasnya pada ayat-ayat Quran yang zahir dia memahamkan Allah Ta'ala dia uji kita untuk dia nak tahu kita. Memang ayat Quran sebut liya'lama man yakhafu bil ghaib, liya'lama as-sabirin wa ya'lama al-mujahidin. Lafaz-lafaz dia macam tu supaya orang tahu, orang Ta'ala tahu siapa yang sabar, orang Ta'ala tahu siapa berjihad tak berjihad, orang Ta'ala syariatkan pergi perang, ada yang suka ada yang tak suka. Lepas tu dia uji itu perang siapa, supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia nak uji siapa baik amalan. Bukan untuk dia nak tahu siapa baik amalan, tapi dia nak zahirkan siapa beramal, siapa tak beramal, supaya dia nak zahirkan siapa yang boleh taat, siapa tak taat. Dia nak zahirkan siapa ada iman, tak ada iman. Dia nak zahirkan siapa yang rujuk ke Tuhan, siapa tak rujuk ke Tuhan. Allah semua dalam ilmu dia. Bagi faham betul tu. Bagi faham betul tu baru kita punya perjalanan hidup tu lurus. Tak ada tempat kita rujuk melainkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ni lah yang kita kena renung. Saya ngaji arwah patih, dia selalu sebut perkataan tu. Dia sebut kalau contohnya je ni, dia pakai spek dia buka je, dia letak atas meja, dia duduk. Kita renung sejenak. Ni saya tiru dia ni, saya tiru dia. Macam ni. Bila dia buka, dia sebut satu tu, kita renung sejenak. Banyak kita tak sedar ke dia. Kita lalai tadi, duk bergantung ke makhluk. Kita nak hidup ni bergantung ke dia, bukan ke makhluk dia. Penuh sejenak. Tengok iman kita kata. Dia adalah guna bahasa. Tengok lataif qalbi kita. Dia sebut gitu. Tukuk kita pula tak faham ni. Saya pun tak bisa ajar kat tuan-tuan macam tu. Kita renung sejenak tu padan. Kita renung. Ya Allah. Ampun dengan aku. Bagi sedarlah kita banyak salah. Itu yang Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku ni zalim. Keluarkan daripada zalim tu.
Macam mana nak keluarkan pada zalim tu? Ngaji lagi faham macam mana nak jadi hukum zalim tak zalim, macam mana jadi tak zalim tu. Jangan duk aku ni zalim, aku ni zalim, aku ni zalim, duk zalim tu. Aku maksiat, duk ahli maksiat tu. Mana jadi tu keluar daripada zalim. Macam mana cara nak keluar daripada zalim dalam bab ketuhanan ni? Kenal Allah Taala siapa? Kenal kan, kena mengaji, kena belajar, kena ambil faham, take notes dengan benda-benda yang usul dalam cara kehidupan kita mengikut lifestyle Islam ni macam mana, lifestyle akidah ni macam mana. Satu kita orang kafir ni ada bab nisbah usaha ikhtiar sama, tapi beza dari sudut i'tiqad. Lapar makan, kita makan, orang kafir makan, tapi dia makan dengan makan akidah ni kat makanan. Beza kita orang beriman, kita makan dengan Allah bagi aku makanan, Allah bagi aku rezeki, Allah kenyangkan aku, Allah hilangkan dahaga aku. Makan minum air kosong, alah nak sedap sikit buh teh, Allah yang bagi rasa aku, Allah yang bagi, cuma nak boleh sedar macam tu macam mana? Tambah duk biasa, mana minum air teh langsung, semua teh tarik, manis lebih. Teh tarik. Potong kaki itu satu hal. Tahu, kita kan tak cerita tu, kita tak fokus kata, kita duk fikir minum sedap, makan sedap. Bukan kita punya matlamat tauhid. Kalau tak matlamat tauhid, gagal. Walaupun makan sedap. Kalau kita dapat tauhid, walaupun makan sedap, tak menggagalkan tauhid, bahkan dengan makan sedap makin jadi ahli tauhid. Aku tak pernah fikir makan sedap, ya Allah, tapi aku dapat makan sedap hari ini. La ilaha illa anta, antar razzaq, kau lah bagi rezeki kat aku. La ilaha illa anta, hamdan laka ya Rabb, la ilaha illallah, pujian untukmu ya Allah. Aku ni, aku tak nak fikir apa, tapi kau bagi aku tak putus-putus. La ilaha illa anta. Nak jadi ahli tauhid tu susah tu. Jadi ahli kufur, ahli syirik senang. Jadi ahli dunia senang, hubud dunia senang. Nak jadi ahli tauhid tu, macam mana ilmu nak keluar daripada belenggu hubud dunia, kasih ke dunia, takluk dengan sahabat, jatuh ke makhluk. Ilmu dia ilmu la ilaha illallah ni. Ilmu apa ni? Ni kita nak cerita ilmu la ilaha illallah lah ni. Baik, jadi mustahil Allah Ta'ala ni dijahil, dan apa yang semakna dengan jahil. Antara makna semakna dengan jahil, apa dia? Dia perlu sesuatu untuk tahu ke kita. Dia punya statement simple, boleh faham, alhamdulillah. Saya banyak syarahkan tadi, nak cerita apa? Nak cerita macam mana nak hadir dan faham siapa Allah. Yang Allah memang tahu hal kita, kita tak tahu hal kita. Untuk apa yang ilmu nak ambil, letakkan kita makhluk sebagai makhluk, dan bezakan kita dengan makhluk yang haiwan yang tak ada akal. Akalnya kita tahu mana? Kita kenal Allah khalik makhluk. Dia yang bagi mudarat, dia yang bagi manfaat. Yang dia uji kita bukan untuk dia tahu, tapi untuk kita supaya sentiasa ambil tahu yang kita siapa, Allah Ta'ala siapa, makhluk siapa. Pergantungan kita bukan pada aku, bukan pada makhluk. Pergantungan aku ada pada pencipta makhluk. Walaupun kita sakit, kena cari makhluk atau jalan sabab. Itu jalan jasad, jalan jasmani. Adapun hati, mesti cari Tuhan. Dua-dua tu kena berjalan. Kalau tidak, nama dia mati hati. Zahir hidup, hati mati, iman mati. Kita kena hidupkan iman ni. Pelajaran imaniah ni lah tak ada orang boleh ajar, melainkan siapa pewaris Nabi Rasul. Pewaris Nabi Rasul besar sekali dia ajar adalah macam mana nak iman Allah Ta'ala. Baik, yang tu syarahan tu untuk kita nak pakai lah. Adapun pengetahuan yang general knowledge tu sangat simple. Jadi saya banyak sebut tu lebih kepada macam mana nak praktik, nak rasa kan,
nak hadirkan Allah ni dia alim, kita la ilma lana. Tak pun jadikan wirid kita. Dapat mengaji je, boleh faham. Walaupun kita faham, iktiraf kita ni apa dia? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada apa yang ada apa kat aku ni pengetahuan, melainkan apa yang kau ajar kat aku, kau yang fahamkan kepadaku ya Allah. Cara nak faham, ngaji, belajar, dengar, ambil perhatian, tumpu soal jawab misalnya. Dan tu mesti tu proses. Itu proses. Jangan sampai menafikan proses ilmu. Lepas tu dah dapat faham macam mana? Ya Allah, kau yang faham kat aku. La ilma lana. Ambil prinsip tu. Tak ada ilmu kat aku melainkan apa yang kau ajar kat aku. Dan bila kita jahil, buat apa? Doa. Rabbi zidni ilma. Tidak, kalau masyhur saya dengar ngaji tu, tunggu ulama kita bersebut syarah ayat Quran tu. Rabbi wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala tak pernah perintah Rasulullah minta sesuatu yang khas dalam Quran. Seluruh Quran tu kalau semak, Allah Ta'ala tak pernah perintah Rasulullah minta sesuatu yang khas melainkan ilmu. Dia tak suruh minta lain. Khas yang Allah Ta'ala suruh Rasulullah minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, qul, you must say this word, pronounce it, say it from your mouth, you must ask it from me. Bunyi orang putih sikit lah, keluarkan daripada mulut kau, ungkapkan kataan ni, qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, kau tambahkan aku ilmu, bagi aku faham ilmu. Khas ilmu tu ilmu apa? Ilmu kena Allah Ta'ala. Itu paling besar ni, bukan matematik. Jangan berbangga matematik, pandai, bodoh Tuhan tak kena. Sikit ayat-ayat tu kasar sikit tu lah. Jangan berbangga dengan ilmu Pfizer, tapi tak kenal siapa yang maha mencipta. Tak boleh mengiktiraf Allah Ta'ala, semua datang daripada dia. Dan dalam masa yang sama, adab dia yang buruk nisbah kat kita, yang baik pada Allah Ta'ala. Sakit, aku sakit ya Allah, kau sembuhkan. Aku lapar ya Allah, kau bagi makan. Jangan kurang ajar macam ni. Engkau yang bagi lapar aku ya Allah, kau yang bagi makan aku ya Allah. Oh, jangan. That's not the way of talking. Bukan cara bercakapnya tu. Macam tak belajar chorus speaking je. Chorus speaking. Oh, sorry kot. Bahasa lain bahasa kot. Macam tak belajar bercakap je. Belajarlah adab sikit dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku miskin ya Allah, kau yang kayakan aku. Aku bodoh ya Allah, kau jahilkan aku. Jangan cakap macam ni. Engkau yang bodohkan aku ya Allah, kau yang pandaikan aku. Kau yang sakitkan aku, kau yang sembuhkan aku. Bodoh cakap macam tu. Tak belajar bahasa, tak belajar adab. Memang baik bodoh datang pada siapa? Baik jahat datang pada siapa? Datang pada Allah. Ya Allah, syaitan ni telah mengganggu aku, kau yang pelihara aku. Tak payah sebut ni, ya Allah, kau yang ciptakan syaitan, kau yang peliharakan syaitan daripada aku. Tak payah. Bukan macam tu cara dia. Yang buruk tu nisbah kat kita, nisbah kat makhluk. Yang baik nisbah pada Allah Ta'ala. Tu cara bercakap, tu cara nak olah perkataan, cara nak munajat dengan Allah Ta'ala. Macam tu sekali lalu lah. Ya Allah, aku jahil, kau yang beri pengetahuan kepada aku. Aku lemah, kau yang bagi daya upaya kepada aku. Aku buta, kau yang bagi melihat. Bukan saja bagi melihat zahir, kau bagi melihat mata hati aku terang macam lampu yang bersuduh, mengenali siapa yang menjadikan aku dalam alam ni. Anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Kau lah Tuhan aku, kau yang cipta aku. Aku asal daripada tak ada, engkau yang bagi ada aku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a, kata Allah Ta'ala. Aku ni asal tak ada apa ya Allah, kau yang ciptakan aku bagi ada ni. La ilaha illa anta. Itulah. Nisbah ilmu satu, nak bawa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, fahamkan kita perjalanan tauhid ni. Hidup sentiasa bertauhid Allah Ta'ala ni sebaik-baik keadaan hidup. Kemudian mustahil pada Allah Ta'ala wal mautu, sedia maklum. Allah hayyu, mustahil mautu. Siapa yang mati? Sedarkan juga yang mati ni makhluk.
Ni mati apa duk hidup? Allah yang bagi aku hidup. Allah yang bagi semua makhluk ni hidup. Sebab hidup. Dia cerita, dia yang cerita dalam Quran. Yang ni yang alam yang kadang ganggu kita. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kata Allah Ta'ala, kami jadikan daripada sebab air ni, semua benda akan hidup dengan sebab air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Setiap satu benda hidup ni, punca hidup apa? Masdar hidup apa dia? Minal ma', daripada air. Ini sebab soal, siapa buat air? Allah. Itulah tauhid. Banyak orang faham di pokok kena buah air, yang ni faham sakit masuk hospital kena buah air. Yang ni air. Dahaga nak mati pun air. Nak tanam pokok air. Semua air. Panas pun nak air. Nak air, nak masak air. Masak nasi tengok tak ada air, mana jadi? Air. Pentingnya air ni. Tauhid kita macam mana? Ya Allah, engkau jadikan air. Air pula tu bukan air sirap. Wajah Allah yang jadikan air tahur, suci, menyucikan. Satu kita Rasulullah ajar, puji Allah Ta'ala di atas dijadikan air itu sifat air. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Dia yang jadikan air ni suci, menyucikan. Dia bersih, murni, hening sehening-heningnya. Kalau hari-hari tengok air apa? Air Neslo. Contohlah, buka paip kopi, kopi macam mana? Basuh kencing pun air kopi macam. Nikmat besar tu, air tu, air mutlak tu. Satu kita diajar puji Allah Ta'ala, dia yang jadikan ma'a tahuran. Dan dia jadikan satu sistem kat dalam dunia ni boleh dimurnikan air yang dah cemar tu dengan Allah Ta'ala jadikan hujan, proses pemeluapan, terbentuk awan, turun sebagai hujan, embun, lepas tu masuk dalam tanah, ada pressure pula keluar ke air terjun, jadi mata air, jadi sungai, ada pula dalam lautan bertakung, tu dia jadi masin, terpeluak pula. Semua tu Allah Ta'ala jadikan proses untuk apa? Untuk jadi ma'an tahuran ni. Jadi air yang suci menyucikan ni, jadi air mutlak ni, air kosong ni. Siapa buat proses tu? La ilaha illallah. Saya nak cerita apa? Allah jadikan hidup melalui air. Yang hidup siapa? Allah. Dia yuhnya. Dia hayyun dan dia juga yuhyi. Dialah Tuhan yang hidup dan dialah yang menghidup. Dia al-muhyi al-mumit. Dia yang menghidup dan dia yang memati. Dia hidup, mustahil mati, kita mati. Kita adalah yang dihidupkan. Itu satu hal. Ini mustahil mati. Antara makna mati, dia hidup pakai roh, makna mati. Mustahil tak pada Allah. Mudah iaitu wassamamu, mustahil buta. Somam pekak, mustahil pekak. Maksudnya mustahil ada nisbah bahasa dengar ni yang tertutup, terlindung daripada Allah Ta'ala. Mustahil. Dan Allah mendengar mustahil pekak. Pekak sifat mustahil termasuk pekak mendengar dengan telinga. Itu makna pekak. Allah bukan mendengar dengan telinga. He can see without eyes. He can hear without ears. He can alive without soul. Dia boleh hidup tanpa roh. So, dia yang cipta roh. He is the soul's creator. He needs to soul kan pasal apa? He is the soul creator. Dia yang cipta roh. Takkan dia berhajat pada roh. Subhanallah. Ada benda-benda asas dia tauhid tu. Jadi dia melihat bukan dengan mata, mustahil dia buta. Dia mendengar bukan dengan telinga, mustahil dia buka. Wal bakamu dan mustahil bisu, dia berkata-kata bukan dengan mulut dan lidah, bukan dengan huruf dan suara. Ya.
Dan kata dia wa adadu sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi, dan lawan pada sifat maknawiyah sangat jelaslah daripada penjelasan ni. Cuma hubungan ma'ani maknawiyah kita lepas tak faham tu, tak fahamlah ma'ani maknawiyah. Saya sebut sekali lalu, jahlu mustahilah kaunuhu jahilan, karahah mustahil kaunuhu karihan. Jahil, karahah, kudrat, iradat, ilmu. Sini jahlu dah. Saya pergi lajak ke depan tu. Mautu, mati. Hayat, mautu. Mustahil kaunuhu mayitan. Cuma nak reka, kalau kita tak pandai bahasa Arab, nak reka dengan bahasa tu susah sikit. Saya nak tunjukkan apa? Hubungan ma'ani ma'nawiyah yang kita dah belajar lepas. Sifat ma'ani, kudrat tentulah qadir, iradat tentulah murid. Macam itulah jahlu tentulah mustahil kaunuhu, tentulah mustahil jahil. Cerita itulah. Kalau atas nama ajzu mustahil ajiz, karaha mustahil karih, jahlu mustahil jahil, mautu mustahil mayyit. Kalau somamu mustahil asam, al-ama mustahil a'ma, al-bakamu al-bukumu mustahil abkam. Yang tu ngaji lain lah. Nak sebut kenapa bahasa-bahasa macam tu satu hal tu. Kalau tiang ada benda hafal dah lagi bagus kadang-kadang daripada nak ambil faham, kadang nak ambil faham susah. Jadi dia nak sebut prinsip bila mustahilnya sifat ma'ani. Contoh jahil tentulah keadaan yang jahil tu mustahil. Macam mana sikit hubungan ilmu tentulah alim, jahil tentulah mustahil jahil. Cuma Melayu ilmu alim itu sama dengan Arab, tapi jahil Melayu sama. Mustahil jahlu jahil. Bahasa macam tu, yang tu kena further information about language. Language apa? Arabic language. Macam mana bahasa tu menunjukkan makna-makna tersebut. Yang tu yang kena ngaji nahwu tu, kena ngaji saraf tu. Situ khas ilmu saraf lah. Nak bincang struktur kalimah, makna apa. Macam mana nak membentuk kalimah tu, dan dilalah yang ada pada makna apa. Yang tu ada masa ngaji lain lah. Selesai, banyak umur jumpa nanti insya-Allah. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal ardha min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal as-salati ala asadi wa khuluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل afdal as-salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.